Assalamualaikum semua dan selamat kembali ke FTV. Jadi hari ni saya nak cuba penuhi permintaan ramai penonton kita lah, iaitu dia orang nak minta satu video perbandingan antara produk Ativa dengan Proton X50. Jadi bukan saya tak nak buat video ni, tapi sebenarnya agak sukar untuk membuatkan perbandingan antara dua perkara ataupun dua benda yang sangat berbeza. Macam nak buat perbandingan antara membelam dengan Ciku. Macam mana nak buat perbandingan kan? Tapi apa yang kita boleh buat ialah video mengenai perbezaan. Mungkin perbezaan antara dua ni. Pasal kalau nak bandingkan mungkin tak adil. Sebab satunya saiz dia besar. Hampir segmen C. Dia B+. Yang satu lagi tu dia macam B kecil. Jadi dia punya saiz pun dah sangat berbeza. Dan daripada segi harga pun, satu tu dah sampai 100,000 yang top spec. Yang satu lagi baru 70,000 lebih yang top spec. Jadi ada perbezaan harga lebih kurang dalam 30,000 dalam dua-dua produk ni. Dan ini menyebabkan bila harga tu berbeza, yang satu lagi tu akan letak ciri-ciri yang mewah, ciri-ciri yang mahal, dan ciri-ciri yang lebih selesa lah. Jadi macam mana kita nak bandingkan? Tak boleh nak bandingkan, tapi kita boleh tunjukkan perbezaan. Sebab sebenarnya dua produk ni dia tak ada overlap pun saya rasa daripada segi pembeli yang akan berminat dengan produk ni. Orang yang berminat nak beli Ativa tu dia mungkin tak berminat nak beli X50. Atau yang beli X50 ni mungkin dia tak pandang Ativa tu untuk diri dia sendiri. Jadi dua produk yang sangat berbeza. Saya tak nampak macam mana kita perlu buat perbandingan. Tapi perbezaan boleh. Jadi kita tengok background sikit lah. Mula dengan Proton X50 ni. Jadi Proton X50 ni merupakan produk kedua selepas X70 yang diambil daripada rakan teknikal baru dan juga pemilik baru, iaitu Geely. Jadi selepas Geely masuk, mereka tawarkan produk X70. Dan untuk X70 ni, mula-mulanya ramai juga yang skeptikal, termasuk saya. Adakah ianya akan boleh diterima oleh pasaran? Walaupun kita tahu SUV popular, tapi harga tersebut, Proton selalunya sukar menjual kenderaan. Tetapi terbukti spesifikasi yang ditawarkan untuk produk tersebut telah berjaya meyakinkan ramai pembeli untuk memilih X70. Jadi ini telah memberi Geely keyakinan untuk menawarkan produk kedua mereka, iaitu X50. Jadi Proton X50 ni ialah sebuah SUV compact lah. Dan sebenarnya Proton lambat lah sampai ke game SUV ni, sebab orang dah mula lama dah. Kita tengok Honda dengan dia punya CR-V dah bertahun-tahun dah kan. Dan kemudian Honda pun dah ada segmen B punya produk, iaitu HR-V. Bermacam-macam lagi produk yang ada di pasaran. Tapi apapun, dengan spesifikasi yang sangat bagus, harga yang membuatkan orang terkejut, Proton telah berjaya menguasai lah segmen-segmen di mana mereka berada. Jadi walaupun X50 ni dia tak mempunyai sejarah, kerana inilah produk pertama oleh Geely. Dan produk ini zaman Geely mereka produk untuk ekspor untuk pasaran global. Dan nampak macam dengan pengalaman yang ditimba oleh ramai perkebentuk-perkebentuk yang diambil daripada seluruh dunia, daripada Eropah termasuk, produk yang dihasilkan ni memang agak popular jugalah secara global pun. Mungkin tak sepopular produk-produk lain, tapi yalah, for China produk dia ada di banyak juga pasaran. Di mana untuk Pro 2 pula, ini sebenarnya merupakan adik ataupun cuculah kepada Pro 2 kembara. Jadi Pro 2 kembara ni mempunyai satu sejarah yang agak unik juga sebenarnya, sebab ini antara pelopor SUV saiz kecil macam ni, hampir saiz K-car. Dia mula-mula dulu zaman tahun 1990-an, masa tu belum ada lagi SUV compact yang macam ni lah. Masa tu ada mungkin apa yang dia panggil macam Mitsubishi, dia buat Pajero Mini. Dan pada masa tu Pro 2 ataupun Daihatsu menghasilkan Daihatsu Terios. Jadi Daihatsu Terios dengan Mitsubishi Pajero Mini ni dia orang hampir dalam kelas yang sama, kecuali yang Mitsubishi Pajero Mini tu dia orang hanya menggunakan enjin yang kecil pada 1 liter. So dia hanya terhad kepada Jepun. Tetapi Terios Daihatsu disebabkan dia orang memang hanya fokus kepada kereta kecil. Dia orang nak buat kereta ni untuk ekspor. Jadi dia orang tawarkan kereta ni dengan enjin yang lebih besar daripada 1 liter sampai ke 1.6 liter, tak silap saya. Dan ini merupakan salah satu SUV compact bersaiz kecil yang pertama di dunia. Bersejarah jugalah. Dan di Malaysia kita kenali ini sebagai kembara. Dan kembara ni dia tak dapat diteruskan kerana apabila mereka cuba untuk menggunakan generasi kedua, tak tahulah kenapa
kenapa Pro2 tak dapat masukkan ke Malaysia, mungkin atas sebab-sebab pasaran ke, tak dapat insentif yang bagus ke. Jadi dia hanya bawa masuk beberapa ratus unit generasi kedua Terios yang dikenali sebagai Nautica. Dan ini yang baru ni, mereka mau masuk lagi Daihatsu Terios. Tetapi kali ini Terios dah berubah rupa. Dia dah jadi 7-seater. Ini sekarang kita kenali sebagai Arus. Tetapi Arus tu dengan Kembara mula-mula tak nampak sangat macam dia punya talian dia, sebab terlalu besar beza dia dari segi size dan sebagainya. Dan sebenarnya apa yang berlaku di Jepun pun, Daihatsu telah bergabung dengan Toyota dan Pro2. Ini memang kena faham dia memang bertiga melakukan kejuruteraan untuk produk baru ni. Jadi produk yang baru ni dipanggil Daihatsu Rocky untuk Daihatsu, Toyota Race untuk Toyota, dan of course sekarang kita ada Pro2 Activa. Jadi Pro2 Activa ni mempunyai sejarah sikit lah. Dan of course nama Rocky juga di Jepun merupakan satu nama yang ikonik. Kita juga dulu ada Daihatsu Rocky di sini kalau kita ingat. Dan satu SUV yang memang fun and playful. Ada versi yang ada sunroof, targa top. Memang kereta ni satu kereta yang produk yang fun. Dan saya rasa untuk kali ini mereka telah berjaya menangkap ataupun mempersembahkan kembali semangat fun tersebut yang ada pada Daihatsu Rocky yang dulu sebagai Pro2 Activa. Dan juga daripada segi harga, kita tengok the Arus yang ada sekarang ni, harga dia juga banyak berbeza daripada Kembara dulu. Kali ini bila kita dapat Activa ni, harga tu dekat sikit lah dengan Kembara. Jadi daripada segi itu juga saya rasa ini ialah sebenarnya cucu kepada Kembara dan bukan Arus itu. Walaupun Arus tu menggunakan versi Terios juga, Terios generasi ketiga. Dari segi reka bentuk, kita tengok Proton X50 ni disebabkan is a clean sheet design dan dia tak ada sebarang sejarah. Dan untuk syarikat Geely juga, mereka masih lagi pasal itu belum ada identiti. Sekarang pun Geely masih terlalu baru untuk ada satu identiti yang jelas dari segi reka bentuk. Walaupun dah nampak lah sikit dia punya gaya-gaya dia tu, tapi pada saya itu hanya nampak pada gaya detailing lah, belum lagi nampak pada gaya keseluruhan lah, dari segi proportion ke apa ke. Tapi apapun ini adalah satu reka bentuk yang boleh kita katakan sesuai diterima lah untuk semana-mana pasaran pun. Bila satu produk tu kita kata senang diterima, maybe is a little bit more cliche. Tapi betul, it's a kind of a cliche, tapi ini satu produk yang mempunyai reka bentuk yang sedap dipandang dan nisbah bentuk dia pun okey, cantik, dan dari secara keseluruhannya ianya sebuah reka bentuk yang lebih koheren daripada abang besar dia X70 lah. Di mana untuk produk Activa ni pula, ia disebabkan mempunyai sejarah, jadi mereka cuba nak capture balik lah, mendapatkan balik semangat Daihatsu Rocky yang asal tu, di mana ianya sebuah reka bentuk yang playful, yang fun, yang compact dan sesuai untuk bandar dan mempunyai ciri-ciri yang menarik untuk menjadikan ini sebuah produk yang sesuai untuk digunakan di bandar kebanyakan masanya. Dan inilah dia rupa sekarang yang ada, iaitu sebuah bentuk yang agak boxy, nampak exaggerated, dia punya macho tu dengan bucu-bucu yang tajam dan pencirian yang chunky lah, so kereta ni kelihatan seperti sebuah K-car tapi mempunyai keupayaan melalui laluan lasak memenuhi keperluan kehidupan yang gaya lasak. So it's kind of like a split personality lah sebenarnya yang Activa ni. Tapi memang produk Jepun, bila dia orang buat produk kecil-kecil ni, kadang-kadang ataupun selalunya memang ada juga version-version yang memang ada split personality. Kalau kita tengok dulu kan, sebagai contoh lah, dekat sini panggil Kelisa kan, sana panggil Daihatsu Mira kan. Jadi Mira tu ada macam-macam jenis, Mira Gino apa semua. So daripada yang biasa ada bentuk retro. Jepun memang suka benda-benda yang macam ada split personality ni, macam cute-cute tapi nampak ganas. Japanese ni memang dia orang sendiri, saya rasa lah, as a society ada sedikit split personality, di mana kat depan dia berbeza, bila dalam kawasan private ataupun ruang mereka, persendirian mereka berbeza sedikit. Dari segi practicality, kita tengok yang pertama sekali, because perbezaan size tu ada banyak. Jadi ruang kabin dan ruang simpan barang semua, of course Proton X50 akan lebih besar lah, dan dia boleh menawarkan ruang kabin yang lebih besar dan juga ruang simpan barang yang besar. Jadi secara keseluruhannya, kita nak comparekan practicality macam tu, mungkin kalau kita sebagai measurement menang kat Proton sebab size dia lebih besar. Tapi tak adil, seperti saya cakap tadi, tak adil buat perbandingan. Jadi hanya kita boleh buat perbezaan. Jadi bila kita tengok Proton tu, memang dia sebuah SUV yang typical. Semua yang kita nak semua ada di situ. Dari segi ciri ride height dia, dari segi penggunaan ruang dalam kabin, tempat simpan barang, plug dia punya USB, semua ada lah, semua je lengkap. Dan dia bagi juga ciri-ciri mewah seperti bumbung panorama dan power seats dan macam-macam ciri-ciri canggih lagi lah.
Tapi untuk Pro Door pun tak kalah juga. Dalam package yang kecil tu, kalau kita duduk dalam kabin dia, memang terasa macam mana dia boleh buat kereta ni lapang macam ni. Dia punya size tu sebenarnya jarak ganda dia lebih kurang je macam Myvi. Tapi bila kita duduk dalam, kita rasa ianya jauh lebih lapang. Ini trik-trik yang digunakan oleh Pro Door lah, di mana seat dia duduk lebih tinggi, bumbung lebih tinggi berbanding dengan walaupun X50 tu kita berasa dalam dia tu lebih tinggi dan lebih lapang. Dan dia rasa lebar dia tu, tak rasa sempit sangat kerana kereta tu kotak. Jadi kita tengok kereta tu bentuk dia kotak dengan tegak semua tepi. Itu yang membolehkan kereta ni berasa dia punya ruang bahu dia besar dan rasa lapang. So dalam size yang compact itu, Pro Door berjaya menghasilkan sebuah kabin yang lapang. Dan kalau kita tengok dia punya ruang boot juga agak besar. Bayangkanlah kalau di Jepun dia orang tak tawarkan kereta tu dengan spare tire. Jadi dekat bawah tu tempat ruang spare tire tu pun boleh letak barang lagi. Ya, saya percaya kat Malaysia juga ada juga saya rasa pembeli-pembeli yang akan tukar spare tire tu, simpan kat rumah dan letakkan pencuri paket. Mungkin kalau nak balik kampung ke, tak nak bawa barang lebih, boleh buat macam tu seperti mana di Jepun. Ataupun untuk kegunaan harian dalam bandar, tak nak berat sangat, boleh buangkan tu letak kat luar untuk hantar gunakan bawa barang yang lebih di bahagian ruang boot. Dan dari segi practicality cabin juga, semuanya lengkap lah. Banyak tempat letak barang, ada USB depan dan belakang, dan juga semua kemudahan-kemudahan lain yang kita harapkan pada produk berharga tu semua ada. Termasuklah kursi belakang yang boleh kita sandarkan lebih sikit. Ini semua cukup untuk menjadikan Ativa ni juga sebuah produk yang praktikal. Cuma yang kalau kita tengok, satu tu mewah sikit. Kelebihan Pro Door ialah partner dia Daihatsu tu memang satu syarikat yang pakar dalam menghasilkan ruang besar dalam kereta yang kecil. Dan X50 tu pula nak kata tak praktikal, bukan tak praktikal, cuma dia punya kemewahan tu dari segi cara penggunaan ruang tu, kadang-kadang dia punya seat tu besar sikit pasal lebih mewah, door panel dia lebih tebal. Jadi itu semua mencuri ruang lah. Jadi walaupun kabin tu, kereta tu besar, bila kita duduk dalam, mungkin ruang bahu dia dan ruang kaki dia tak berbeza sangat, tak rasa kurang sangat bila kita duduk dalam Ativa tu. Pemanduan pula Jadi kedua-dua produk ni ialah produk yang kita panggil SUV, Sports Utility Vehicle ataupun Crossover Utility Vehicle. Dua-dua produk ni sebenarnya tidak optimize untuk pemanduan lah, sebab dia tinggi, jadi center of gravity tu tinggi, jadi pemanduan ni akan terkompromi sedikit lah macam mana pun. Dan juga disebabkan dia ni sebuah SUV dengan lepasan tanah yang lebih besar, lebih tinggi, jadi ground clearance tambahan tu juga menghasilkan suspension travel yang lebih panjang. Jadi suspension travel yang lebih panjang ni juga tidak optimize untuk memandu secara laju dan secara agresif. Tapi apapun, mereka masih lagi mencuba, sebab sekarang kereta-kereta moden ni walaupun SUV pun dah tak ada lah nak cari kereta yang handling teruk sangat. Tak ada. Dia antara okey dengan sedap. Jadi dua-dua ni saya rasa slightly maybe above average, tapi satu tu lebih daripada yang lagi satu tu. Sebagai contoh, kita tengok benda ni sebenarnya bergantung kepada karakter. Bila kita tengok produk Ativa, ini sebuah produk yang nampak muda, memang bergaya muda. Jadi kat situ kita tengok talaan sistem gantungan dia memang terhadap pemandu-pemandu yang lebih berjiwa muda lah. Dan kita cuba kedua-dua kereta ni ke laluan yang memang kita tahulah laluan yang mencabar. Sebagai contohnya lebuh raya Lata yang mengarah ke Kuala Selangor tu, walaupun ini lebuh raya tapi permukaannya tidak begitu rata dan banyak yang beralun. Ini memang mencabar banyak chassis kereta. Dan dari sini kita tengok Ativa tu langsung tak ada rasa terapung, dia semua rasa floating langsung walaupun pada kelajuan tinggi. Dan apabila kita masuk ke kawasan Kuala Selangor, di mana jalan daripada Kuala Selangor ke Sungai Besar, dari Sungai Besar balik ke Rawang tu semua jalan yang sangat teruk. Sana disebab dia orang tengah melakukan pembinaan banyak dari lebuh raya pantai barat tu. So itu jalan tu teruk lah, dan kita masih boleh bawa dengan keadaan normal walaupun kita langgar bila melintas tali air, kadang-kadang melambung kan. Jadi Ativa ni sangat terkawal dia punya primary ride dia, dan dia punya secondary ride juga okey, cukup bagus untuk small surface imperfection, tak rasa keras. Dan terutama sekali bila kita masuk jalan Sungai Besar, kita betul-betul lenjan. Masa tu saya confirm, saya kata kereta ni kali pertama Pro Door mempunyai produk yang punya handling yang lebih bagus daripada Proton. This is really an eye opener lah dari segi handling, ride and handling daripada Pro Door. Di mana X50 ni pula ianya satu produk yang lebih mewah dan lebih matang. Jadi kita tengok kat situ dia punya suspension tuning dia lebih lembut. So dia punya primary ride dia lebih lembut, tapi bila dia lembut tu untuk pada kelajuan tinggi dia ada sikit float, ada sikit rasa terapung bila kita lalu jalan-jalan yang beralun. Tapi ini kiranya pada kelajuan yang tinggi lah, bukan kelajuan biasa. Pada kelajuan lebuh raya, dua-dua kereta ni memang stable and planted. Kita masuk corner,
Dia duduk aja, dia tak payah kita nak buat make a lot of correction. Even on the straight line pun sama. Which for the Ativa is more impressive pasal dia punya wheelbase tu pendek sikit lah. The shorter wheelbase tend to make the car less stable in the straight line lah. Tapi Prodor berjaya menghasilkan Ativa yang stable even in the straight line. Dan kembali kepada X50 tadi tu, bila kita masuk ke jalan yang teruk, dia punya secondary ride superior lah pasal dia punya setting tu lebih untuk keselesaan dan lebih mewah. Tapi itulah macam saya cakap tadi, disebabkan X50 tu kan ditala lebih untuk keselesaan dan kemewahan, ultimately dia punya compromise is more on terms of dia punya right lane handling. Jadi bila kita betul-betul bawa laju, yang X50 ni akan berasa lebih beralun, lebih nak roll banyak dan kurang planted sikit daripada produk Ativa tu. Keselamatan ialah di mana kedua-dua produk ni sebenarnya menang. Saya rasa menang dan saya kena tabik kepada Prodor dan Proton kedua-duanya kerana menawarkan satu produk yang mempunyai ciri-ciri keselamatan yang sangat tinggi walaupun pada harga mampu milik. Sebagai contoh, ini saya punya favourite, dua-duanya ada adaptive cruise control. Jadi sistem adaptive cruise control ni adalah satu sistem yang sebenarnya sangat canggih dan saya percaya boleh mengurangkan kita punya tahap kepenatan dan stres kita bila memandu, dan secara langsung saya percaya ianya dapat mengurangkan kadar kemalangan juga kerana sistem adaptive cruise control ni ia sentiasa memerhatikan sekeliling kita untuk dia membolehkan dia mengikut kereta depan, nak membreak apa semua. Jadi dalam keadaan di mana kenderaan itu sendiri mempunyai keupayaan untuk memerhatikan jalan, membantu kita, ianya akan dapat mengurangkan stres kita. Cuma bezanya dalam dua kenderaan ni, yang Proton X50 tu ia mempunyai electronic park brake, tapi Ativa mempunyai handbrake biasa. Dan ini membuatkan satulah benda yang Prodor tak boleh bagi, iaitu cruise control pada kelajuan rendah. Setengah syarikat dia berpendapat bahawa untuk menggunakan adaptive cruise control sampai low speed follow kena ada electronic park brake. Kenapa? Sebab bila kereta tu berhenti langsung dalam traffic jam, kebanyakan sistem akan terus tarik dia punya electronic park brake. Kalau manual handbrake dia tak boleh tarik kan. So jadi kalau kereta tu dia berhenti, tak ada electronic park brake, dia akan lepas, kita akan start bergerak ke depan. Ini dalam Isuzu D-Max yang terbaru ada. Dia mempunyai handbrake biasa tapi dia punya adaptive cruise control sampai low speed follow. So beza dia bila dia dah sampai dalam traffic jam, dia berhenti, dia akan lepas brake. Kereta tu akan bergerak, kita kena brake. Dia akan beep, kita akan kena brake. Untuk X50 tak payah, dia berhenti terus je. Bila kereta depan bergerak, kita tekan resume, dia akan ikut. Jadi untuk Ativa disebabkan dia pakai park brake, so kita tak boleh, it's a safety concern, so dia tak buat macam tu. Tak tahu, mungkin untuk generasi seterusnya ataupun facelift model dia akan ikut cara Isuzu dan bagi kita low speed follow, tak tahu. Tapi pada saya low speed follow tu sangat mendatangkan faedah yang besar lah. Tapi mungkin dia nak kena link balik dengan dia punya pedal miss application. Bila kita tengok ada objek depan, dia kena automatically brake lah. Itu mungkin satu lagi level of complication yang Daihatsu dan Prodor kena fikirkan lah untuk menawarkan sistem ni. Tapi apapun, kedua-duanya mempunyai sistem keselamatan yang sangat canggih. Semua ada ESC, semua ada 6 airbag dan macam-macam lagi ciri keselamatan terkini yang ada dalam kereta ni, termasuklah struktur body untuk Prodor yang sangat kukuh. Lagi sekali kita tengok sistem yang ada daripada Prodor ni, ia hanya menggunakan kamera sahaja, di mana sistem untuk Proton menggunakan radar sekali. Jadi di situ kita mungkin kata, wah, lebih canggih. Betul, lebih canggih, tapi juga lebih mahal lah untuk sistem Proton tu kerana ia menggunakan ada radar sekali. Untuk Prodor hanya purely menggunakan vision, menggunakan kamera sahaja. So dia dalam segi itu saya rasa lebih canggih lah, sebab banyak sekarang kereta dah mula bergerak ke arah adaptive cruise control hanya menggunakan vision sahaja, termasuk Honda juga. Tapi di mana yang menggunakan LiDAR tu mungkin dia rasa lebih selamat lah. Mungkin syarikat tu rasa perlu untuk menggunakan radar ni untuk mengesan jarak kenderaan depan dengan lebih tepat lagi. Dan bila kita pandu kedua-dua sistem ni, memang ada perbezaan sedikit lah, di mana yang untuk Proton tu cara dia membrake tu mungkin lebih lembut, yang untuk Prodor ni mungkin lebih agresif. Dia terpulang pada masing-masing. Setengah orang suka yang macam ni, setengah orang suka yang sana. Tapi kedua-duanya memang berkesan. Jadi secara keseluruhan sebenarnya saya dah cakap awal tu kan, suka kita nak buat perbandingan. So perbezaannya ialah sebenarnya kedua-dua produk ni mempunyai karakter yang berbeza, dan satu tu besar dan satu tu lebih compact. Jadi kalau awak mempunyai keperluan tertentu dan mempunyai jiwa tertentu yang mana awak rasa lebih sesuai dengan dua produk ni, awak boleh ambil
Sebab bila kita tengok Proton X50 tu, dia canggih, memang canggih, tapi setengah orang dia takut dengan benda yang terlalu canggih, pasal dia takut kalau rosak ke, kalau nak kena ganti barang ke, mungkin mahal ke, adalah kerisauan-kerisauan mereka. Dan boleh pilih produk Ativa yang lebih compact dan kurang mempunyai peralatan canggih. Sebagai contoh, dia tak ada panoramic roof, tak ada bumbung panorama. Yang itu memang satu yang sangat mewah, tetapi kita akan risaulah kalau pecah ke apa ke kan, mungkin kos penggantian yang dah mahal. Juga untuk Proton X50, dia menggunakan radar yang mungkin lebih tepat untuk dia punya sistem adaptive cruise control. Tapi lagi sekali, kalau kita berlaku pelanggaran, pasal benda tu berada di depan sekali, adakah kos menggantikannya adalah lebih tinggi berbanding dengan produk Ativa yang mungkin lebih simple, tetapi menawarkan hampir 85 hingga 90% pada ciri-ciri yang ditawarkan oleh Proton X50. Of course, dari segi suspension tuning dia, ride and handling juga mempunyai karakter yang berbeza. Yang X50 tu lebih lembut dan lebih tumpu kepada kemewahan, di mana Ativa ni lebih menumpukan kepada pemanduan yang bergaya muda. Terpulang pada masing-masing. Dari segi ciri, saya rasa tak akan rasa rugi kalau awak dah pilih satu produk A ni, awak rasa sesuai dengan jiwa awak bawa Ativa, awak tak akan jealous dengan orang bawa X50. Yang bawa X50 tak akan rasa jealous dengan orang yang bawa Ativa, pasal sebenarnya ianya untuk orang yang berbeza dan karakter yang berbeza. Okey, sampai situ aja video kita kali ini. Kalau awak suka, minta tolong tekan butang like. Ada manfaat, kongsilah dengan kawan-kawan. Dan kalau boleh tekan butang subscribe, tolong kita sikit. Dan lepas subscribe, tekan butang loceng untuk dapat makluman terkini bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.